Okay, so selamat 8 malam, selamat malam. Okay, hari ni kita nak sambung dengan electromotive force dan juga internal resistance. Okay, bahasa Melayu dia adalah daya gerak elektrik. Okay, jadi sebelum apa-apa, kita akan belajar dulu definition dia. Okay, cikgu nak tanya kalau korang tahulah, okay, kalau korang tahu electromotive force atau daya gerak elektrik, apa unit dia? Apa unit untuk daya gerak elektrik dengan atau electromotive force? Nak tahu unit dulu. Okay, yes. Okay, so korang untuk pengetahuan, okay, cikgu bagi tahu. Betul-betul. So cikgu bagi tahu unit untuk electromotive force atau daya gerak elektrik adalah V. Okay, so unit dia adalah V. Okay, untuk voltage, beza keupayaan ataupun potential difference, unit dia adalah V juga. So E electromotive force, E ni electromotive force ataupun DGE, okay. Cikgu akan sebut E lah sebab senang. Okay, E dan juga V kedua-duanya mempunyai unit yang sama iaitu V. Both electromotive force dan juga daya gerak elektrik have the same unit, okay, iaitu V. Okay, E dan V both ada unit yang sama iaitu V. Jadi kita kena tengok dia punya perbezaan. Okay, sekarang ni kita mulakan dengan cerita dulu. Okay, korang tengok lelaki ni. Okay, dia ada duit. Katakanlah duit yang dia ada adalah RM100. Okay, tapi dia duduk dekat dalam satu kotak ni. Bayangkanlah macam penjara ke, bilik denda ke apa-apalah. Okay, dia ada RM100 dan untuk keluar, okay, dia kena bayar RM20. Okay, so dalam bilik ni dia ada RM100 tapi kalau dia nak keluar dia kena bayar RM20. Okay, sekarang ni berapa duit yang dia ada bila dia keluar? Dia ada RM100 untuk keluar daripada bilik dia kena pakai RM20. Berapa duit yang ada waktu dia keluar? Okay, so betul lah logik dia adalah dia ada RM100 kan. Jadi dia pakai RM20, jadi dekat luar ni tinggal RM80. Okay, jadi sekarang ni, okay, RM20 diperlukan untuk keluar daripada bilik ni. RM80 diperlukan untuk gerak dekat luar. Okay, so sekarang ni cikgu nak bagi tahu, cuba korang tengok kat sini E, okay, DGE adalah kerja yang dilakukan oleh sumber untuk menggerakkan cas mengelilingi 1 liter luaran dan dalaman. Okay, cikgu bagi tahu korang 100 ni adalah E. Okay, 80 ni adalah V. Okay, sekarang ni cerita dia macam ni. E adalah total duit yang diperlukan untuk keluar daripada dalam ni dan dia pergi keluar. Okey, kiranya RM100 ni diperlukan untuk keluar daripada dalam ni dan juga waktu dia ada di luar. Jadi itulah kita punya E. Okey, so V adalah duit yang diperlukan dekat luar. Okey, cikgu tukar soalan sekejap Cikgu tukar, kita tukar nombor. Katakanlah untuk keluar korang perlukan 5. Okey, lepas tu untuk jalan-jalan dekat luar ni korang perlukan 15. Sebenarnya berapa total duit yang korang perlukan? Okay, so duit yang korang perlukan adalah 20 kan? Jadi total duit yang diperlukan untuk dalam ni dan juga untuk luar ni adalah 20. Jadi 20 ni adalah E. Sebab dialah total untuk dalam dan luar. Okay, kalau 100% korang rasa setakat ni faham berapa banyak? Dalam 100% korang agak-agak sekarang ni faham berapa? Okay, macam ni Cikgu padam dulu, cerita dia macam ni. Kita ulang bagi contoh lain. Okay, kalau dia nak jalan-jalan, dia perlukan RM20.
Okey, tapi nak keluar daripada bilik ni, dia kena duit juga, dia kena ada duit juga. So dalam ni 5, luar ni 20. So tengok kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas mengelilingi litar luaran dan dalaman. So luaran dia adalah 5. Luaran dia adalah 20. Dalaman dia adalah 5. So total dia adalah 25. So 25 ni lah kita punya E. Okay, so 25 adalah kita punya E. Jadi sekarang cuba korang tengok kerja untuk bawa cas melalui perintah luaran. Kalau luaran saja, eksternal saja dalam gambar ni berapa? Kalau eksternal sahaja, luaran sahaja berapa? Luaran tu maksudnya di luar kotak. Okay, so luaran adalah luar kotak kan? So luar kotak adalah 20. So ini adalah V kita. Nampak? Kerja untuk bawa charge melalui perintah luaran adalah 20. Okay. So. Okay, kita try lagi Cerita dia macam ni. Katakanlah cikgu cakap, okay kita try lagi satu contoh sebelum kita move on ke gambar dekat bawah ni. Kalaulah untuk lepas daripada dalam kotak ni dia perlukan 15 dan dekat luar ni dia perlukan 25. Siapa kita punya E? Okay. So E kita adalah 40 sebab macam cikgu cakap tadi, E adalah total untuk dalaman dan luaran. Okay, kalau macam tu berapa V kita? Okay tak, sebab V adalah luaran. Cuba tengok dekat dalam gambar ni, nampak tak? Dekat sini cikgu tulis V adalah kerja untuk bawa cas melalui perintah luaran. Maksudnya di luar sahaja. Okay, jadi di luar sahaja 25, 25. Okay, so total yang diperlukan untuk benda ni adalah 40. Okay, tapi untuk keluar daripada kotak ni dia perlu habis 15 dulu. Jadi dekat luar tinggal 25 sahaja. Jadi E adalah 40, V adalah 25. Okay, so sekarang ni cerita dia macam ni. Cuba korang tengok dekat sini. Selain daripada apa yang kita baru belajar tadi, korang boleh tengok lagi satu cara. Bila arus kosong, bila current equals to 0, bacaan V ni adalah bacaan EMF. Okay, cerita dia macam ni. Katakanlah untuk keluar, dia akan habiskan 20 dan untuk lalu luar ni dihabiskan 25. Okay, so maksudnya duit dia total ada 45 kan? Tapi kalau dia tak keluar, duit dia ada berapa? Maksudnya kalau dia keluar sini, duit dia kena habis RM20. Kalau dia keluar yang bawah, duit dia habis RM25. Tapi kalau dia tak keluar langsung daripada sini, berapa duit dia asal-asal? 45 kan? Jadi sekarang ni itu maksud dia. Sekarang kalaulah orang ni tak perlu keluar daripada sini, dia tak perlu keluar, semua tersimpan dalam ni je, tenaga yang ada dekat dalam ni, 45 ni adalah dia punya EMF. Sebab tu dia kata bacaan voltmeter sewaktu arus adalah kosong. Okey, kiranya lelaki ni dia duduk dekat dalam kotak ni je, dia tak perlu keluar. Jadi duit dia tersimpanlah dalam ni, dia tak perlu habis RM20 untuk keluar dan dia tak perlu habis 25 dekat sini. Jadi duit dia masih ada 45. Jadi kalau dia tak keluar, okey, duit dia masih ada 45. Tapi kalau lah cikgu padam, lepas tu kan cikgu kata, okey, situasi yang sama, kalau nak keluar kena RM20. Okey, so sekarang ni kalau dia nak keluar sahaja, duit dia dah pakai. So duit dia dah pakai bukan 45 dah. Jadi bacaan waktu arus keluar itu adalah V.
Tak faham kan? Cikgu dengar pun cikgu tak faham ayat tu. Okey, sabar. Semua orang bertenang kejap. Sabar-sabar. Jap. Okey. Okey, macam ni lah. Katakanlah switch terbuka. Okey, cikgu nak tanya. If switch is open, terbuka, arus ada ke tak ada? Korang hati-hati switch terbuka maksudnya arus kosong tau. Hati-hati sebab perkataan dia terbuka tu yang macam ni. So current zero. So bila current zero, semua duit dia ada dekat dalam ni. Okey, semua duit dia masih ada dekat dalam ni. Jadi kalaulah tak ada current, itulah dia total energy yang ada. Jadi bila korang baca V ni, korang akan dapat reading yang memang total energy yang ada dalam bateri ni. Okey, tapi kalaulah ada current dekat sini. Okey, so current nak keluar kan? Untuk keluar, dia kena keluar. Jadi untuk keluar daripada kotak ni kena bayar duit. Waktu dia dekat luar, duit dia makin banyak ke makin sikit berbanding asal-asal dalam kotak? Okey, so duit dia makin sikit kan? Jadi duit makin sikit itulah korang punya value untuk V. Okey, duit yang makin sikit itulah value untuk V korang. Tapi E adalah value dekat atas. Waktu dia dekat dalam ni tanpa keluar. Okey. Cikgu bagi lagi satu contoh analogi lah just in case untuk bagi korang faham. Okey, katakanlah korang nak keluar rumah. Nak keluar rumah kena bersiap kan? So kalau bersiap pakai tenaga ke tak? Okey, so sekarang ni walaupun originalnya korang ada 100 joule tenaga, tapi kan waktu korang jumpa dengan kawan korang dekat luar, tenaga korang dah tak 100. Kenapa? Sebab waktu nak keluar tadi dah pakai dah energi. Okey, maksudnya dekat luar maybe korang boleh pakai 90 je. Kenapa? Sebab 10 dah habis waktu bersiap tadi. Okey, so 90 ni adalah V, 100 ni adalah E. Okey, point dia adalah kenapa kena ada pakai energi waktu korang nak keluar? Sebab dalam ni sendiri ada R. Dalam ni sendiri ada R, resistance. Okey, maksudnya untuk dia keluar, untuk dia bawa charge, dia kena pakai energi. Jadi sekarang ni untuk keluar daripada sini, dia dah perlu pakai energi. Jadi waktu dia keluar daripada sini, duit dia ataupun tenaga dia dah kurang. Jadi itulah V yang tinggal. Okey, tapi macam cikgu cakap tadi, kalau korang ada 100% energy, 100 joule energy, okey, tapi korang tak keluar rumah, berapa energi korang? Kalau korang ada 100 joule energy, tapi korang tak keluar rumah, berapa energi korang? 100 kan? Samalah dalam benda ni. Katakanlah benda ni dia tulis macam dalam bateri korang, kalau korang tengok 1.5V kan? Okey, kalau lah korang tak pasang current kat sini, maksudnya current tak payah keluar, seluruh ni bacaan dia akan jadi 1.5V. Kenapa? Sebab current tak payah keluar. Tapi kalau current kena keluar, bacaan ni akan berkurang. Okey, sebab untuk keluar dia dah perlukan energi. Alright, boleh kot. Tak apa, nanti kita try buat soalan untuk tengok. Tapi point dia, apa yang paling penting, take away dia dekat dalam ni adalah EMF ataupun daya gerak elektrik adalah kerja untuk gerakkan charge mengelilingi litar lengkap, iaitu luaran dan dalaman. Tapi kalau kerja yang dekat luar sahaja, kita panggil dia sebagai
V. Okey, kalau dia dekat dalam dan luar kita panggil E, tapi kalau dekat luar sahaja kita panggil V. Okey, setakat ni kita proceed dulu boleh? Okey, kita try tengok pemahaman korang dengan soalan. Tak, soalan kalau ditanya senang je sebenarnya. Okey, cik korang tengok. Ni literally contoh soalan dia. Ni adalah soalan trial. Okey, cuba jawab jap. Okey, daya gerak elektrik adalah yang mana satu? A ke B ke C ke D? Okey, so untuk yang ni jawapan dia adalah C. Okey, kenapa? Sebab lintah lengkap tu maksudnya dalam plus luar. Okey, kalau dia tanya untuk V, kalau dia tanya untuk V yang mana satu? A ke B ke C ke D? Kalau dia tanya untuk V. Okey, kalau dia tanya untuk V, jawapan dia adalah B. Charge untuk external, sebab external tu yang di luar. Okey, macam itulah cerita dia. Okey, kiranya macam ni lah. Lepas ni kan korang pergi cari bateri kat rumah korang, mana-mana bateri. Nak lukis bateri pun tak jadi. Jap, main sini. Korang cari bateri kat rumah. Okey, dekat bateri korang ada tulis 1.5V biasanya. Okey, ketahuilah bahawa 1.5 ni bila korang bagi dekat alat elektrik korang, sebenarnya korang tak dapat 1.5 tau. Okey, korang tak dapat pun 1.5. Yang korang dapat maybe 1.3, okey, 1.2. Kenapa? Sebab dalam bateri sendiri dah pakai 0.2. So 0.2 dah habis, baru dia boleh keluar dan bagi supply dekat alat elektrik yang lain. Okey, so dia tulis 1.5, 1.5 ni adalah dia punya EMF ataupun DGE. Original yang dia niat nak bagi. Okey, tapi waktu dia nak bagi tu, dalam ni sendiri ada resistance dia sendiri menyebabkan value tu berkurang. Jadi sebenarnya alat yang korang pakai tu dapat kurang daripada 1.5. Okey, boleh Aku padam, kita try next. Okey, so tadi kita sibuk cakap pasal energi tu akan hilang, energi tu akan hilang. Okey, dia tak dapat. So apa benda yang berlaku sebenarnya? Dekat dalam bateri tu ada benda yang kita panggil internal resistance atau rintangan dalaman. Simbol dia adalah R kecil. Okey, so R kecil ni maksud dia adalah rintangan yang disebabkan oleh elektrolit dalam sumber elektrik. Korang kan belajar dekat dalam chemistry, ada pasal elektrolit yang menggerakkan charge semua tu kan. So sekarang ni waktu diorang nak gerakkan charge, okay, diorang sendiri ada rintangan. Maksudnya waktu diorang nak provide charge punya kerja ataupun tenaga untuk gerakkan charge tu, diorang sendiri ada rintangan. Okay, sebab tu bila nak keluar, start daripada luar ni, tenaga yang dia start nak provide ni dah berkurang. Okay. So, formula dia ada dua. Satu, E sama dengan V plus IR. Satu lagi adalah E IR plus, ataupun satu lagi adalah dalam buku kadang-kadang dipakai macam ni. Okey, korang nak tanya, cuba send dekat cikgu hukum Ohm. Ohm's law punya formula. Apa formula untuk Ohm's law? Hukum Ohm. Okay, so formula untuk hukum Ohm, V equals to IR kan? I darab R ya, I darab R. Okay, so V equals to I darab R. So sekarang ni I darab R kat sini kan? So sama je lah V plus I R. So dia sebenarnya benda yang sama je. Okay, tapi dia letak dua just in case kadang-kadang dia tak bagi direct huruf V. Okay. So macam itulah cerita dia. Okay.
So, kalau kita gunakan konsep yang cikgu cakap tadi, mula-mula dalam ni dia ada 3V contoh. Okey, tapi waktu dia keluar, dia tinggal 2.5V. Berapa yang hilang? Dia start dengan 3V, tapi dia keluar dia dapat 2.5V je. Berapa yang hilang? 0.5 kan? So 0.5 ni adalah disebabkan rintangan ni. Maksudnya 0.5V ni terpaksa digunakan untuk lalu rintangan ni dulu. Kiranya macam kalau korang ada tenaga 3, asal-asal tenaga korang 3, korang nak pergi jalan dengan kawan-kawan kan. Waktu korang bersiap, korang pakai 0.5. Jadi waktu korang start keluar je daripada rumah, tenaga korang dah tak 3 dah. Tenaga korang adalah 2.5. Okay, so anyway, dalam cerita ni, point cikgu adalah 3V ni adalah korang punya E. Okay, 2.5 ni adalah korang punya V. 1.5 ni adalah korang punya I, R. Dia V juga, tapi V yang habis disebabkan rintangan dalam ni. Cikgu ulang. Sebab kalau nak ikutkan IR ni sebenarnya IR juga. Sebab R dia R rintangan dalaman kan. So 0.5V ni adalah V, tapi V yang hilang. Sebab bukanlah hilang, V yang habis digunakan sebab nak melawan rintangan ni. Setakat ni faham tak apa yang cikgu cakap? Okay, boleh. Tak apalah, nanti kita tengok soalan lagi Okay, so kalau korang tengok dekat sini, value siapa lagi besar? E ke V? Yes, okay. So, walaupun cikgu nak kalau boleh korang faham lah siapa E, siapa V kan. Tapi kalau dalam exam, tiba-tiba kan soalan calculation korang tak tahu nak buat siapa E, siapa V. Korang tengok yang mana besar, itulah E. Sebab E confirm lagi besar daripada V. Logiknya sebab asal-asal itu original kita. Maksudnya tu tenaga asal. Jadi confirm E lagi besar daripada V. Jadi kalau dalam soalan tu ada dua value untuk V yang unit dia V, confirm yang lagi besar tu adalah E. Okey, macam contoh katakanlah dalam soalan tu panjang tapi ada dua nilai, 3.5V dengan 4.5V. Siapa E? Okay, so E adalah 4.5V sebab point dia adalah yang mana lagi besar itulah value E. Okay, so kita tengok seterusnya dulu. Okay, cuba try soalan ni. Okay, soalan dia tanya yang mana betul tentang R, small r, which is rintangan dalaman. A ke B ke C ke D? Okay, so untuk soalan ni jawapan dia adalah C. Sebab tadi kita dah kata internal resistance ataupun rintangan dalaman adalah rintangan terhadap pergerakan charge disebabkan elektrolit. Okay, itulah cerita dia. Okay, so sekarang ni kita tengok satu-satu. A salah sebab internal resistance ni kan dia tak bergantung pada arus tau. Okay, kalau lah korang pakai bateri yang sama, bateri tu mempunyai R yang sama. Okay, bateri yang sama mempunyai nilai R yang sama. Tak kisahlah current dia macam mana pun. Okay, lepas tu yang ini salah sebab okay, dia guna formula E sama dengan V plus I R. Okay, kalau kita buat, kita gerakkan. Okay, E tolak V sama dengan IR. Lepas tu kalau nak R duduk sorang-sorang, E tolak V bahagi dengan I. Maksud dia sekarang ni, nampak? Dia V tolak E.
Tapi sepatutnya E tolak V sebab tu B ni salah. Bila korang study, jangan setakat study macam oh yang mana betul. Tengok yang salah tu kenapa dia salah. Okay. Alright, so yang last kali ni D ni definition untuk apa? Tadi kita dah belajar, D adalah definisi untuk apa? Pandai. Okay, so D ni adalah definition for EMF ataupun DGE. Macam itulah cerita dia. Okay, so untuk yang soalan ni ada apa-apa nak tanya? Faham ke? Okay, cikgu padam. Nah, kita pergi seterusnya. Okay. So, cuba korang try dulu benda ni. Buat dulu. Kejap lagi kita discuss. Cikgu bagi masa 2 minit. Okay, campur-campur jawapan kita. Tak apa, try. Okay, math ini kita belajar satu-satu So, korang hukum Ohm. Hukum Ohm kata V equals to I R. Okay, so dia tanya apa perubahan pada bacaan emitter. Okay, emitter ni nak baca apa korang? What can we read from emitter? Emitter is used to read apa? Okay, good. So emitter is used to read current kan? Okay, betul. Jadi sekarang ni dia tanya current macam mana kalau resistance berkurang. So bila R kurang, I macam mana? Bila R decrease, I macam mana? Okay, so I akan increase. So kalau I increase, ini dah salah. Ini dah salah. Tinggallah A dengan B. Okay, so sekarang ni cerita dia macam ni. Ada dua cara korang boleh tengok benda ni. Okay, satu adalah macam ni. Bila I bertambah, ingat tak tadi cikgu cakap V ni, V sama dengan IR kan? Okay, jadi kalaulah R berkurang, R akan berkurang juga. So jawapan dia adalah B. Okay, ni satu cara nak tengok. Tapi kalau nak ikutkan, cara panjang ni macam ni. Okay. Katakanlah, okay, R ni adalah rintangan dalaman kan? So, V yang drop, maksudnya V yang habis, tenaga yang hilang disebabkan R adalah IR. Yang ini korang faham tak? V yang hilang disebabkan rintangan dalaman adalah IR. Setakat ni faham tak?
Okay, dia tak sama dengan V besar, VR besar tau. Sekarang ni VR adalah V yang hilang. Maksudnya macam contoh dalam kes cikgu kata asal-asal korang ada 3 V. Okay, tapi bila keluar korang tinggal 2.5 V. So sekarang ni yang hilang berapa? 0.5 kan? So ini dia punya VR ni adalah 0.5. Okay, so anyway VR ni adalah 0.5. Dia adalah yang hilang. Tapi point cikgu adalah bila I bertambah, R akan bertambah. Sorry. What? No. Sekejap. Bila I bertambah, apa jadi dekat V ni? Sebab tadi kita kata R besar berkurang, jadi I bertambah. Jadi bila I bertambah, apa jadi dekat V ni? Okey, sebab cikgu tengok masih ramai lagi yang salah, siapa tambah siapa kurang, nanti cikgu akan share satu video dekat grup. Dalam 10 minit video untuk korang betul-betul faham kalau seorang naik siapa yang turun, kalau seorang turun siapa yang naik. Sebab rugilah kalau tak dapat benda tu Okay, anyways, bila I bertambah, V akan bertambah. Maksudnya V yang hilang akan bertambah. Okay, so V yang hilang akan bertambah. Jadi sekarang ni korang mula-mula 0.5. Dapatlah 2.5. Jadi kalaulah 0.5 ni jadi 1.0. 2.5 ni jadi berapa? Kosong poin lima, bila benda ni 0.5, korang dapat 2.5. Okay, tapi kalau dia bertambah jadi 1, 2.5 ni jadi berapa? Jadi 2 kan? Okay, so nampak tak? Bacaan dia akan berkurang. Okay, tu cerita panjang dia lah. Okay, tu cerita panjang dia. Tapi kalau nak cerita pendek, V sama dengan IR. Bila R berkurang, V pun berkurang. Okay, brain jap. Cikgu bagi masa seminit untuk semua orang berfikir sekejap apa benda yang berlaku ni. Okay, kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Okay, VR tu adalah V yang hilang. V adalah V yang tinggal. Okay, so kalaulah cikgu kata asal-asal kita ada 3 V. Okay, waktu dia nak keluar dia hilang 0.5. So 0.5 tu adalah VR. Okay, tapi waktu dia keluar yang tinggal adalah 2.5 kan. So 2.5 tu adalah V yang besar biasa. Okay, faham ke? Okay, cikgu padam kita proceed sabar bertenang semua. Cikgu tahu dia macam, so bila I bertambah, VR bertambah tapi V berkurang. Yes, betul tu. Okay, statement tu betul. Okay, so cikgu proceed dulu sebab ada je soalan yang lebih kurang sama. Nah, try ni pula. Kalau korang nak senang kan, fokus pada V sama dengan IR je lah. Tak payah guna jalan-jalan panjang yang cikgu cakap tadi tu. Abaikan yang tu. Just fokus, formula dia adalah V sama dengan IR. Main dekat situ je. Okay, try Tak tahu pun tak apa, terkeja.
Okay, fikir dulu. Cikgu bagi masa tau kepada siapa yang tak jawab lagi, cikgu bagi masa jap untuk fikir. Alright, so cikgu bagi tahu macam ni korang. First kali adalah V sama dengan IR. Okay, dia kata R bertambah. So R bertambah apa jadi dekat V? Ini yang kalau siapa yang salah masa bertambah berkurang ni sangat rugi sebab benda tu senang. Tapi tak apa. Slow-slow. Bila R bertambah apa jadi dekat V? V akan bertambah juga. Yes. Okay, so ni dah salah. Okay, so tinggallah A dengan B. Okay, tadi cikgu cakap value R bergantung kepada bateri. Kalau kita tukar bateri barulah value R tu berubah. Kalau kita tak tukar bateri, value R tu still sama. So dalam kes ni kita tukar bateri ke kita tak tukar bateri? So kita tak tukar bateri kan? So kalau tak tukar bateri, R dia pun tidak berubah. So jawapan dia adalah B. Okay, untuk slide ni faham tak? Yes, okay. Dah cikgu proceed. Okay, next. Okay, yang ini selalu keluar exam. Okay, cuba korang tengok dalam gambar ni apa beza antara gambar yang warna biru dengan graf biru dengan graf hijau. Okay, kejap sabar cikgu salah. Ni sepatutnya macam ni. Itulah ni V, ni I. Okay, so kalau korang tengok nampak tak perbezaan? Bentuk dia sangat berbeza kan? Okay, so sekarang ni kalaulah soalan keluar graf macam ni sahaja, ni kita buat ringkasan Kalau graf macam ni sahaja maksudnya dia tengah buat eksperimen pasal E. Okay, kalau dia buat eksperimen graf macam ni je dia mesti garisan ni macam ni. Okay, ni mesti buat eksperimen pasal EMF. Okay, korang ingat tak tadi awal-awal cikgu cakap kalaulah arus sama dengan kosong, bacaan V sama dengan apa? Waktu cikgu ajar awal tadi, kalau arus kosong V adalah apa? Kan? Kalau arus kosong V sama dengan E kan? So, kalaulah graf macam ni, nampak tak? Bila arus kosong, V dia dekat sini kan? So, inilah E korang. Dia selalu tanya benda ni. Okay, kadang-kadang dia bagi graf sampai sini je tak habis. Okay, korang tarik sampai sentuh V, itulah korang punya E. Okay, kalau soalan tanya kenapa? Sebab bila arus kosong, bacaan voltmeter adalah DGE. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau korang kira dia punya kecerunan, korang akan dapat R. Okay, kenapa negatif? Sebab negatif tu kan graf ni negatif kan. So positifkanlah, nak positifkan value. Tapi point dia adalah R yang korang dapat adalah R kecil. Iaitu rintangan dalaman, internal resistance. Okay, cikgu ulang balik daripada graf ni yang korang boleh dapat adalah E. Okay, pintasan Y. Y intercept is the value of E. Okay, internal resistance atau rintangan dalaman adalah kecerunan dia. Okay, so cikgu nak clear up, just nak confirmkan korang faham. Kalau nak cari dalam graf ni, kalau nak cari E, macam mana? Daripada graf ni, macam mana nak dapatkan E?
Okay. So daripada graf ni untuk dapatkan E adalah y-intercept ataupun perkataan adalah y-intercept apa bahasa Melayu dia? Pintasan Y. Right. Kalau nak dapatkan R nak buat apa? Macam mana nak dapatkan R kecil daripada graf ni? Okay. Yes, dia punya gradient tapi pastikan korang negatifkan value lah sebab nanti gradient dia dapat negatif. Okay, so ini adalah cerita dia. Dan setup eksperimen dia macam ni. Voltmeter dekat bateri. Okay, ini cara dia setup eksperimen untuk cari EMF. Okay. Untuk yang belah kiri ni faham Alright, kita pergi belah kanan pula. So untuk belah kanan, ini adalah yang Ohm's Law, hukum Ohm punya eksperimen. Hukum Ohm. Okay, so kalau korang cari dia punya gradient, gradient dia adalah R. Itu je cerita dia. Okay, dan kalau nak kira eksperimen dia, setup dia macam ni, di mana dia punya voltmeter dekat resistor dekat luar. Okay. Itu je benda dia dekat sini. Kejap lagi kita akan buat soalan. Setakat ni korang okey lagi tak? Okey, kita try tengok soalan. Okey, ni contoh soalan dia. Dia bagi gambar graf ni. Lepas tu dia tanya mana satu bentuk yang sesuai untuk setup cari graf. Okay, so jawapan dia adalah A. Betul lah. Macam itulah cerita dia. So, next. Nah, korang try ni pula. Okay, so bila kita tengok dekat sini, dia nak cari internal resistance. So kita dah tahu R kecil akan jadi negatif kepada gradient ni. So cari gradient dulu. Korang jangan main ambil point je tau. Okay, so korang kena cari gradient. Jadi gradient dia adalah pilih 2 point yang korang dah tahu koordinat dia. So dalam kes ni 0, 1.5. Yang ini 0.4 dengan 1. So buatlah macam biasa, M adalah 1.5 minus 1 divided by 0 minus 0.4. So korang akan dapat 1.25 tapi negatif. Tapi ingat kita dah cakap R adalah negatif M. Jadi R adalah 1.25 ohm. Yang salah tu mesti sebab korang terus ambil 1 dengan 4. Tak boleh lah. Okay, sebab ini korang punya Y, ini korang punya X. Okay, so jawapan dia adalah 1.25 ohm. Faham ke? Okay. Sebenarnya kalau nak ikutkan soalan yang dia tanya, senang je. Cuma explanation dia je yang complicated. Okay, tapi tak apa. Kita proceed dulu. Kita tengok slide yang seterusnya. Okay.
Nah, tengok ini pula. Okay, so macam kita tengok tadi, kalau graf dia VI dan straight line macam ni adalah graf yang macam hukum Ohm tu kan, Ohm's law kan. So, korang akan dapat resistance. Okay, so jawapan dia adalah B. Okay, done. Alright, try yang ni. Yang ni ada dua soalan tau. Soalan pertama adalah berapa EMF. Soalan yang kedua adalah berapa internal resistance. Alright, so dekat sini ada dua benda yang kita kena cari. Yang pertama adalah E, yang kedua adalah R. Okey, ingat yang kita belajar E adalah Y-intercept. Okey, ataupun pintasan Y. So dalam kes ni pintasan Y kita adalah 6V. Okey, alright. Lepas tu R adalah gradient, negatif kepada gradient atau kecerunan. Jadi cara dia adalah cari dulu gradient which is 6. Yang ini 0, 6. Yang ini 12, 0. Jadi 6 tolak 0 bagi 0 tolak 12 korang akan dapat negatif 0.5. Final dia adalah 0.5 ohm. Alright, so inilah cara dia tanya soalan. So untuk soalan ni dapat ke? Faham? Okay, cikgu padam Okay kan? Boleh cikgu padam. Just ingat macam cikgu cakap tadi lah, kiranya benda yang dia nak tanya tak banyak. Okay, jadi fahamkan bahawa kalau Y-intercept tu siapa, gradient dia siapa, nanti bolehlah jawab soalan. Alright, jawab soalan ni pula. Cikgu siap bagi formula lagi just in case korang tak ingat lagi.
Okay, so cerita dia macam ni. Cikgu dapat ada beberapa jawapan. Mari sini kita tengok jawapan yang ada. Kebanyakannya, sekejap, campur-campur. Okay, cikgu tulis ada yang jawab 8.8 V. Ada yang jawab 9.2 V. Ada yang jawab 10.5 wait what? 11. Sekejap. Sabar-sabar, sorry cikgu salah. 11.05. Lepas tu ada yang jawab 8.1 V. Tak apa, jom belajar sekarang. Ingat balik hari tu, bukan hari tu, tadi cikgu dah cakap. E dengan V. Lagi besar ke lagi kecil? E lagi besar ke lagi kecil daripada V? Okay, so itu tips pertama korang. E wajib lagi besar daripada V. Jadi dia dah tulis kat sini E adalah 9. Jadi bila dekat sini korang cari V, tiba-tiba dapat jawapan lebih dari 9, confirm salah. Okay, sebab E lagi besar. E adalah maximum value. Dia lah original amount of energy tu. So kalau korang dapat lebih daripada itu, mesti korang salah. Tips pertama. Okay, itu je tips dia yang pertama dan terakhir lah. Okay, so anyway, benda yang korang boleh cari dekat sini. First, kita tulis dulu information. E adalah 9. R adalah 0.4 and then I adalah 0.5. Dia suruh cari V. Okay, so formula yang sesuai adalah yang bawah. E sama dengan V plus IR. So E sama dengan V plus IR. E adalah 9, V kita nak cari plus 0.5 times 0.4. So 9 equals to V plus 0.2. Bawa ke sana V equals to 8.8 V. Ini jawapan dia. Okey ke? Faham? Okay, lagi satu macam tips lah kalau nak bezakan E dengan V selain daripada value E tu lagi besar. Jangan tercuai. Okay, kalau selain daripada V tu lagi besar, E tu lagi besar, korang boleh tengok kalau ditulis dekat kawasan bateri biasanya itulah korang punya E. Okay, so dalam kes ni E kita adalah 9. Alright, so cikgu padam dulu. Rasa macam ada lagi satu kot soalan. Okay, soalan ni dia macam upgrade lah juga. Okay, tahun lepas 2 kali keluar dekat tempat yang berbeza. Negeri ke set yang berbeza. Cuba korang try soalan ni. Ni soalan terakhir korang. Lagi 2 minit. Seminit je lah, seminit. Cikgu bagi clue. Sekejap, sabar. Cikgu bagi clue. Clue dia adalah persamaan serentak. Gitu.
Okay, nak tanya korang okey ke? Ke nak cikgu terus tunjuk ni? By the way Izzah betul. Okay, jap cikgu tunggu. Okay, ada yang nak try. Question dia adalah what is the internal resistance tau. Okay, dia minta internal resistance rintangan dalam. So, unit dia adalah ohm. Tak apa, cikgu bagi lagi seminit kot sebab ada yang nak try lagi. Tak apa. Okay, dah lah. Cikgu tunjuk tau. Okay, cerita dia macam ni. Sekarang ni korang bateri yang sama. Identical dry cell kering yang sama. So kalau bateri yang sama, ingat E dia sama. Maksudnya E dekat nombor 1 dan E dekat nombor 2 adalah sama. Setakat ni faham tak? Okay, so kita ada formula E sama dengan I R tambah R. So kita try buat yang pertama dulu. Yang pertama E sama dengan 0.3, R dia adalah 3 plus R kecil. So kita akan dapat E equals to 0.9 plus 0.3 R. Okay, ini adalah untuk gambar yang nombor 1 belah kiri. Setakat ni faham tak? Kita go step by step. So setakat ni okey ke? Alright, so kita tengok gambar yang kedua. E equals to sama juga I, tapi I dia kali ni adalah 0.2, R dia adalah 5 plus R kecil. So kita pun kembangkan dia, expand 0.2 darab 5 dapat 1 tambah 0.2 R. Tadi awal-awal kita dah kata E1 sama dengan E2. So E yang ini adalah sama dengan E yang ini. Jadi 0.9 plus 0.3 R equals to 1 plus 0.2 R. So kita gerakkan dia 0.9 ni bawa ke kanan, 1 minus 0.9. 0.3R bawa ke kiri, 0.2 tu dapat minus 0.2 R. So tolak dapatlah 0.1, R equals to 0.1 dan R bawa 0.1 ke sana bahagi jadilah 1 ohm. Okay, boleh ke? Alright, so itulah cerita daripada hari ni. Sekejap tengok. Dah tak ada, dah tu je. Alright, so kesimpulannya dalam hari ni adalah jangan careless, bertenang dan buatlah revision banyak-banyak. So setakat ni hari ni ada siapa-siapa? Nanti kena buat latihan banyak juga. Kalau cikgu jumpa, cikgu hantar dekat dalam group Okay, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya lagi? Nak minta repeat slide mana-mana ke? Alright, tak ada. So, korang hari ni walaupun cikgu rasa macam depan-depan tadi tu macam agak sangkut-sangkut. Sekejap, bos.